Okey, kita pergi kepada soalan A dah, soalan B dah. Okey. Soalan B tu kenapa dia kata 2 markah? Okey, markah yang pertama bila kamu kata heat energy that is lost to the surrounding. Okey, yang ini ya. Buku teks saya. Okey, kamu tengok ya. Heat energy is lost to the surrounding is balanced by the heat energy release. Ini adalah satu markah. Heat energy start daripada sini sampai sini adalah satu markah. Is balanced. Okay, 1 mark. Heat energy sini sampai ke solid ni pun 1 mark. Kalau tengok kepada dia punya skema yang dia bagi dekat saya ni, ayat dia berterabur. So, saya tak berapa minat lah dengan dia punya jawapan ni. So, bukan semua skema dekat dalam marking scheme ni bukan sama ya. Okay, so kita terus kepada soalan nombor C. State the physical state of compound P from T2 kepada T3. T2 kepada T3. Sekarang ni dia kata kamu baca betul-betul soalan tu. Okay, baca soalan tu betul-betul. Dia kata vapor state. Okay, pertama vapor state maksudnya A kepada B. Dave, A kepada B, state apa? Apakah keadaan jirimnya? What is state of matter? Salah Iman, become liquid. A kepada B. Kamu baca soalan, dia kata vapor. Yes, gas. Okay, gas. A kepada B tu adalah gas. Okay, kemudian, pergi bila gas, B kepada C. Ya Iman, T2, T3. Sekarang ni saya sedang tanya A kepada B, B kepada C dulu. Okay, B kepada C, gas plus liquid. Betul. Iman memang cakap jawapan untuk tu. Saya sedang tanya A kepada B dulu. Tengok kepada gambar kamu. Tengok kepada soalan kamu. Okay, A kepada B is a liquid, gas. B kepada C is a gas. Tulis kat situ. Kamu tulis dekat kamu punya buku. Itu hak milik kamu. Okay, tulis. A kepada B is a gas. B kepada C is apa Iman? B dengan C. Apa Iman? B dengan C. B dengan C, gas and liquid. Okay, pergi kepada C kepada D. Good Iman. Gas and liquid. C kepada D. Apa pula? Dinesh. C kepada D. C kepada D. Liquid. Dinesh mana? Hilang Dinesh ni. C kepada D. Liquid. D kepada E. So, itulah yang dia D kepada E. D kepada E pula Dinesh apa? Liquid and solid. E kepada F, solid. Betul? Okay. So, dia minta kat sekarang ni T kepada T2, T3. So, that is a liquid seperti yang Iman cakap tadi. So, sekarang ni kita pergi kepada mana ni? Okay, pergi kepada soalan seterusnya. T3, T4. T3, T4. Alamak. Okay. T3 kepada T4. Apa jawapan? Solid. T3 kepada T4. Liquid and solid. Okay. Okay, untuk D pula. Okay, D dia nak in the two box below draw the arrangement of particle of compound P at the same time before T1 minute and after T4 minute. Before T1 minute. T1 minute before tu itu adalah apa keadaan tadi? That is a gas. So, dalam keadaan gas, mana kamu nak lukis? So, dia mesti jarak. Okay. Jarak. So, macam mana nak jarak-jarak? Okay, pergi kepada kamu punya buku. Okay, so jarak-jarak kamu mesti. Okay, nampak tak? Ini whiteboard anak saya. Okay, ini whiteboard anak saya. Cantik kan whiteboard anak saya? Okay,
Buat ibu anak saya ni daripada tadika. Mereka setiap pagi macam anak saya yang umur 5 tahun, pukul 10 ada kelas online. Kau tahu tadika ada online, bukan korang je ada online, tadika pun ada online. Okay, so nanti pukul 3 pula anak saya umur 4 tahun pula ada online. Online face to face dengan cikgu secara video call. Susah kan sekarang budak-budak zaman sekarang ni, bukan macam dulu. Okay, sekarang ni before T1 minutes, so you must to draw all the particle must be same. Mesti dalam satu kotak tu mesti sama. Saiz mesti sama. Jangan satu besar, satu kecil. Bila satu besar, satu kecil, dia terus akan mana orang kaya. Tadika sebulan 300. Kau bayang. So dia sekali dengan jagalah. So okey lah aku. Okay, kemudian after T4 minute. Okay, after T4 minutes, so that's mean T4 dekat mana? So E dengan F, that is a solid. Okay, so dah solid. Okay, cantik kan whiteboard saya. Okay, kemudian kalau dalam solid pula, kamu pastikan lukis jangan ada overlap. Contoh ada overlap macam ini, so dah salah. Tak boleh. Okay. Kemudian mesti pastikan tiba-tiba dia ada space pula dekat sini. Ada space pula kat sini. Tak boleh pun. Salah. Okay. So pastikan bila kamu melukis itu, dia punya okay. Linear. Memanglah bahasan 300 tu tadika zaman sekarang. Dulu kita percuma. Ada je yang percuma macam tadika kemas, prasekolah pun percuma kan. Tapi dia tak adalah macam boleh jagakan anak kita sampai petang kan. Saya kan sampai petang. Okay. So ni tak boleh. Okay. Okay. Betul, Tinesh. Ada tadika macam Little Calip. Little Calip dia harga 450 tau. Betul. So, ini adalah jawapan untuk kamu. So, pastikan kamu punya okay, pastikan kamu punya ini sama. Saiz mesti sama. Ini jarak mesti sama. So, kalau salah overlap, satu lagi overlap kalau saiz macam hari tu, ingat tak macam mana kamu lukis? Okay, kita dah ulang kaji mengenai, so tak payahlah saya nak banyak-banyak kali. QE tu tadikanya kat mana? Pandai je bomo ni. Ada. Oh, Taman Ros. Mesti mahal lah tu. QE, nama pun QE. Macam Islamik, saya punya ni macam tadika anak saya Islamik. So dia belajar solat. Iman macam pasti Iman. Macam pasti itulah. Tapi pasti pun sebulan 180 Man. Sekarang ni tak ada percuma. Okey, pergi kepada E. A separate experiment is carried out to determine the effect of temperature on the change in the physical state of solid compound. Sketch the graph temperature against time on the heating of solid. So kalau heating, bentuknya mestilah macam mana? So heating, so pergi lagi saya punya ni. So dia kata, pertama kalau nak sketch, pastikan ada paksi Y, mesti ada paksi X. So paksi Y ini mesti kamu tuliskan dia punya perkataan, iaitu temperature. Mesti ada unit. Tak ada unit salah. Okay, kemudian yang bawah tu adalah time. Okay, tak kisahlah kamu time tu kamu nak dalam minit ke dalam second. Okay, kemudian dia start daripada sini, pergi kepada sini, pergi kepada sini. Okay, kemudian ada lagi ke? Naik lagi atas. Okay, buruknya lukisan saya. Okay, yang pertama, soalan bagi minit. Okay, thank you. Okay, minit. Ya ke dia bagi minit? Okay, betul. Okay, kemudian pergi kepada dia kata in the physical of a solid compound P. Okay, so agak-agak dia punya pertama sekali, temperature yang pertama sekali berapa? Yang di sini berapa? Ni berapa? Alamak, buruknya tulisan.
Saya kena beli apa ni? Surface Pro. Tahu tak Surface Pro tu macam mana? Tak payah dah ada ni. Kamu tulis je dekat kamu punya screen. Canggih lah saya ni. Duit je tinggal. Siapa boleh bagi derma kat saya boleh juga. Okey, sini berapa minit? Ini berapa minit? So dekat situ kalau kamu tengok dia keadaan dia di sini adalah solid dengan liquid. So dekat sini adalah 80. So dekat sini adalah 218. So sama. So pastikan. Yelah tu. Dan Cikgu Aizudin. Cikgu Aizudin dia pakai PC je. Dia lagi suka. Tak boleh lagi pun baru ni dia beli PS4. Kau tahu PS4? Ya Allah, apa nak jadi dah. Okey. So, ini 80, ini 218. Okey, Dave? Oh, PS5. PS5 kena tukar TV dia kata. So, tak payah, tak boleh lah beli. PS5. PS5 kena tukar TV. Semua TV kena tukar. Betul ke? Okey, so 80 ini 218. Okey, Iman? Okey. Okay. Lin Sheng ni aku rasa tidur ni. Oh, Lin Sheng. Okey, Lin Sheng tak tidur. Terima kasih, Lin Sheng. Okey ya? Okey ya? Pastikan ni ya. Ada temperature, ada minit. Okey. Kemudian, next question. Okay, number 2. Table 1 show the melting point and boiling point of 4 substance represented by the letter W, X, Y and Z. Complete. Okay, physical state. Okay, yang pertama siapa nak jawab? W. Apa physical state dia? Physical state apa? So, negatif 8183 saya kata. Okay, gas. Pada X. X is a liquid. Y is a solid. Z is a solid. Okay. So, gas, liquid, solid, solid. Okay. Number B. Predict the physical state of X at 100 Celsius. So 100 Celsius dekat antara 69 ke 116 tadi tu. So that is a liquid ke? Yes, gas. 100. Okay, 100 adalah that is a gas. Bukan liquid. Kenapa gas? Tinesh, tolong explain dengan saya. Kenapa gas? Kenapa bukan liquid macam Iman cakap tu? Tinesh, buka kamu punya speaker. Dekat 69 dia dah gas. Dekat 69 dia dah gas. So 100 confirm lah gas. Okey, terima kasih Dinesh. Okay, next question. The particle of which substance have the highest kinetic energy at room temperature? That is a W. So W is in a gas. Okay, an experiment is carried out to determine the melting point of Y. Draw a label diagram. So ini kamu dah buat. Betul? Kamu dah buat. Ada ke dalam buku teks? Ada ke lukisannya dalam buku teks? Cuba tengok buku teks. Buku teks. Okay, ada. So page 27. Okay, page 27. So saya nak present. Pergi kepada buku teks. Pergi kepada buku teks saya. Okay, share. Okay. Okay, this is a teks. So, buku teks saya atas sikit kan? Atas sikit. Okay, pastikan lukisan kamu bila lukisan yang ini ya. Okay, bila lukisan ini mesti lukisan yang functional diagram. What the meaning of functional diagram? You punya naftalin mesti arasnya di bawah. You punya termometer mesti dia punya merkurinya yang deep ini ke atasnya bawah. Di dalam naftalin. Tak boleh dekat atas naftalin. Water level mesti higher than a naphthalene. Okay, kemudian kamu ada labelkan termometer, boiling water. Okay, contoh. Cikgu, saya tak nak lukis Bunsen burner begini. Saya nak buat hanyalah arrow sahaja.
So, saya nak buat arrow, macam mana kamu nak buat arrow? So, kamu buat arrow macam mana nak masukkan tulisan? Highlight, bukan. Underline, underline. Underline, okay, merah. Okay. Apa underline? Strike, underline. Dah lupa. Okay, so contohnya, kamu tak nak buatkan Bunsen burner. Alamak, apa benda ni? Aduh. Okay, kamu tak nak buat benda macam ini. Okay, kamu tak nak macam ini. So, kamu nak buat arrow pun boleh. Kamu just buat arrow sahaja dekat sini. Okay, kemudian pastikan ada perkataan termometer. Yang penting lah ya, yang penting ada water, naftalin. Ini perkataan mesti ada heat. Kalau setakat arrow sahaja, tak ada perkataan heat, salah. Hilang satu markah. Okay, termometer. So, di sini ada dua markah. Okay, dua markah dekat sini adalah, okay, markah yang pertama. Okay, markah yang pertama adalah untuk lukisan labeling, and then the second mark is for the functional. Apa dia? Cikgu, substance Y water bath tak boleh kan? Kena direct heating kan? Apa pula direct heating? Kan naftalin ni kan? Substance. Kenapa direct heating pula? Then dia kena guna water bath lah. Okay, kena water bath. Okay, next question. Sketch the graph temperature. So, graph temperature. Apa masalahnya, Tinesh? Memang pun. Tak ada masalah. Boleh je. Melting point, kalau dia melting point adalah 116. Okay, contohnya kan. Melting point untuk water biasa pun dah 100. Melting point untuk water biasa. Dia tanya Y, bukan naftalin. Dia tanya Y, bukan naftalin. Kalau untuk heating kamu kena gunakan water bath. Dia bukan burn. Kalau kamu bakar direct, that is we call burn. So, sekarang kita nak heatkan dia sahaja. Okay, sketch the graph of temperature again for substance. So, sama lagi temperature dia. So, pastikan kamu punya graph tersebut. Alamak, mana saya punya stop sharing. Okay. So, lukis balik. Alamak. Okay, so macam biasa. So, mesti ada dia punya temperature, mesti ada dia punya masa, time dia. Temperature mesti Celsius. Kemudian mesti dia punya time in a minute. So, kemudian dia punya ini cooling ke apa? Dia kata X disejukkan. Okay, cool. Apa cerita dia memang macam itu. Dia beraya kot malam tadi kot. Okay, so berapa dia punya ini? So, dekat sini mesti ada label. Kalau tak ada label, salah. Okay, mesti ada label, mesti ada 15. Okay, pastikan temperature. Okay, kemudian mesti pastikan time. Okay, any question? Cerita panjang. Okay, Sakti lantak kau lah. Okay, kemudian berapa banyak soalan ni? Okay lah, ada dua lagi soalan. Okay, table 2 show the proton number. Sekarang pukul berapa? 8.30. Baru 30 minit. Ingat kan, baru sejam. Okay, table 2 show the proton number and nucleon number. Okay, what is mean by nucleon number? So, nucleon number, the sum total number of proton and neutron in an atom. Tak ada perkataan atom, salah. Okay, tak ada perkataan atom, salah. The sum total number of proton and neutron in a atom. So, number 2, proton number. Okay, proton number is the number of proton in an atom.
Okay, the number of proton in an atom. Okay, perkataan atom mesti ada. Okay, kemudian number B, what is the number of neutron? X. Dia kata nak neutron, nucleon is 14, so proton is 6, so 14 minus 6. So that is a nucleus tak wajib. Kenapa nucleus tak wajib? Oh, contohnya macam mana dia soal jawapan kamu nucleus? In a nucleus, the number of proton in an atom in a nucleus. Tak payah in a nucleus, tak payah. Okay, so B is 8. Kenapa dapat 8? 14 minus 6, so 8. Okay, write the symbol. So, symbol kamu mestilah, so kita tulis lagi sekali, in the nucleus of an atom. In the nucleus of an atom. Kamu nak cakap untuk maksud nukleon ke proton? Proton. Okey, boleh. Tak apa, tak ada masalah pun. Asalkan cikgu ada nampak in an atom. So, kalau nak lukiskan Y tu, so Y, Z, A dia adalah nuclear number. Y, nuclear number dia adalah 14. So, proton number dia adalah 7. Okey. So, jawapan dia mesti begini dong. Okay, this is a nucleon. This is a proton. This is the symbol Y. Okay, nampak ke? Okay, 7, 14. Okay. Kemudian pergi kepada soalan seterusnya. Write the electron arrangement of Z. Okay, Z kamu tengok ya. Z dia punya proton adalah 10. So, proton is same with the electron. So, that means 10, 2.8. Okay, 2.8. Jangan buat koma. 2,8. 2 titik bertindih 8. Salah. Okay, dia mesti dot. Tak boleh buat koma ataupun titik bertindih. Okay, next question. So, what is the number valence of atom Z? So, atom Z is 8. So, E. What is mean of isotope? Di sini perkataan isotope selalu sangat ditanya. Okay, soalan isotope selalu ditanya. So, atom with the atom mesti ada perkataan atoms. Atom with the same proton number but different nucleon number. Okay, kalau contohnya boleh tak cikgu saya tukar different neutron number? Boleh, tak ada masalah. Selalu sangat ditanya, betul-betul. Selalu sangat ditanya. Okay, which atoms are isotope? So, isotope nombor proton yang sama, W and X. Okay, soalan yang seterusnya, kamu nak tidur kan? So, kita kena cepat ni. Okay, nombor F. Okay, F, write the symbol of auto Y. Symbol isotope Y. Isotope Y. Macam mana isotope Y? So, Y dia punya proton dia ada 7. So, mesti proton dia sama. So, Y 7. So, atas dia tadi 14. So, kita tukar kepada, nak tukar berapa? Contohnya nak tukar 15. Okay. So, Y 15, 7. This is isotope. Pastikan kamu punya, janganlah lari sangat kamu letak ini macam 20. 13 boleh? 13, 14 dan dia punya tu 15 boleh. Okay, so next question. Sebab dia tak spesifik pun soalan dia. Okay, nombor 4. Diagram 2 show the standard representation for the atom of 3 elements. So, aluminium, phosphorus and potassium. What is mean by element? Jarang juga soalan element Okay, element, a substance that cannot be made. A substance that cannot be made simpler by a chemical reaction. Element, tak pernah lagi dia tanya soalan element. Ni first time saya dengar. A substance that cannot be made simpler by a chemical reaction. Dalam buku teks kalau ada element, perkataan apa maksud element dalam buku teks ada ke dalam element? Tak ada pun perkataan element. Tak ada. So tak apalah. Kalau kamu Google pun okey je. Okey. Kemudian soalan seterusnya, state the name of two number 30 and 27. Okay, so 32 adalah untuk number of proton. So 27 is nuclear number. Okay, identify the name of element. So Al, this is a aluminium. Okay, C, write the electron arrangement of phosphorus. Okay, phosphorus,
So you look for the phosphorus, the number of proton. Okay, proton number dia berapa, Iman? Proton number is 13. So 13. So 2 point, dia nak apa? C. 15, sorry. 15, so 2.8.5. Okay, so valence elektron dia adalah 5. Draw the diagram to show the electron arrangement. So macam biasa, lukiskan. So kalau melukis, soalan yang biasa sangat ditanya. Okay, bila melukis pula, pastikan lukisan kamu itu mesti ada nukleus. Dan okay, contoh saya nak buat aluminium. So aluminium, saya lukiskan aluminium. Sekejap je, nanti saya tunjukkan kamu. 2, 8, 3. 1, 2, 3. Okay, make sure untuk aluminium dengan potasium nanti samalah. Okay, pastikan aluminium kamu ada nukleus. Okay, bila mesti ada nukleus. Kalau tak ada nukleus, ini salah. Okay, dan dia akan memeriksa kamu punya bilangan elektron ni mesti betul. So ada 13, so 2, 8, dah 10, 1, 2, 3, dah 13. Okay. 28, 3. So potasium pun sama, lukis je kat situ. State number of each type of subatomic particle present in K. Subatomic particles tu maksudnya 19 tu apa, 39 tu apa, okay? 30. So the number of proton is 19. So the number electron is 19. So the neutron number is 20. So Subatomic tu dia mesti terdiri daripada proton, elektron and neutron sahaja. Okey, ada 2. So essay question, have you done? Essay question. Have you done your essay question for the chapter 2? So bila tarikh due dia ya untuk chapter 2, chapter 3, chapter apa lagi yang kamu tak hantar? Pastikan kamu sila siapkan kamu punya kerja. Kalau nak betul-betul nak dapat lulus tak? Okey. Dah lah tak dapat nak buat final year. Tak apa, nanti naik cuti nanti saya akan buat exam untuk kamu dalam kelas masing-masing. Untuk pastikan kamu ingat ke tidak. Dan bulan 12 bukan cuti sekolah ya. Okey, bukan cuti sekolah seperti biasa sampai bulan 1. Sampai bulan 1 kan? No. Kamu kena belajar. Saya akan bagi kerja. Jangan risau. Cikgu Ziana sentiasa banyak kerja untuk kamu. Kenapa tak payah bagi kerja? Kita kena bagi kerja. Setiap minggu mesti ada soalan kena bagi. Simple je. Okey, so nanti jangan lupa ya. Ambil kamu punya... Cikgu tak pergi bercuti COVID. Saya nak pergi rumah mak saya dekat Cenderum Balai pun tak boleh. Kan dalam satu kereta kan ada 3 orang je. So tak boleh. Anak saya ada 4. Tambah saya dengan Cikgu Aizuddin dapat 2. So ada 6. Nanti kena tahan dekat tengah jalan. Kena bayar 1,000. Okay, so pastikan kamu ambil kamu punya kertas jawapan untuk bab salt and acid base. Terlalu banyak salah dan kaedah kamu menjawab soalan. So saya dah take note, saya dah bagi surat cinta kepada semua orang. So sila ambil dan letak jawapan untuk essay question chapter 4 and chapter 5. Okay, chapter 2 and chapter 3. Okay, kita pergi kepada topik yang ketiga. Okay, topik yang ketiga, this is for the mole, the chemical equation, formula. Okay, boleh? Ya, betul. Semalam 100 kes. Banyak. Sebab itu kamu jangan lari-lari. Kalau kamu nak hantar kerja kamu tu, pastikan kamu berdua dengan ayah kamu pergi ke sekolah. Kamu turun, pergi ke dalam guard, ambil saya punya tu, letak kamu punya jawapan. Tak payah nak keluar-keluar pergi mana-mana. Ataupun nak suruh mak kamu ambil pun tak ada masalah. Okay, sebab kotak saya yang paling cantik kat situ, saya rasa kotak saya lah paling cantik. Pergi motor je. Kau pandai naik motor ke tidak? Tak pernah pun aku nampak kau naik motor.
Okey, pergi kepada structure question chapter 3. Okey. So chapter 3. Cikgu rasa kalau teenage yang naik motor mesti jatuh. Saya dulu daripada Condong Balai pergi ke Teluk Intan, tahu tak? Siapa-siapa nak pergi rehat, nak pergi kelas ke? Saya 5 minit. Perlu ke masa untuk minit? Sekarang dah pukul pukul 9. Cepat betul masa berlalu. So untuk chapter ini mesti pastikan kamu banyakkan latihan. Okay, pastikan latihan mesti banyak untuk calculation. Okay, Iman, Fazrul, Sarvin tak ada je dalam group ni. 6 orang je. Ya, ada lesen ni. Ada 5. So attendance kita adalah 5/9. Masya Allah. Sign form 5 pun sama. Lebih kurang je kurang ni. Okay, tak apalah, kamu yang nak berjaya, bukan saya. Okay. Pergi kepada soalan chapter. Saya rasa saya kena gantikan anak saya punya whiteboard ni balik lah. Sian, dah rosak lah saya buat. Okay. Penat. Kita pergi chapter yang ini. Okay, siapa nak pergi tanah, pergi tanah. Saya bagi masa. Nak pergi makan. Semua dah makan, dah sarapan. Okay. Okay, seterusnya adalah chapter 3. Okay, diagram 1 show two balance containing Fazunopa. Mana Fazrul, dah hilang. Pavitran dia tidur ni. SS, Sakti and Sarvin. Oh, kau tulis SS. Mana mereka? Okay. Diagram 1 show two balance containing page 21. Okay, oxygen, nitrogen respectively at room temperature, molar volume at room temperature and pressure is 24. So dibagi oxygen gas and nitrogen gas. So oxygen gas is 60 cm3. Okay, nitrogen gas is 60 cm3. So the relative atomic mass of oxygen is 16. Explain what do you understand by this statement? Soalan dia tak pernah pun tanya dekat dalam SPM. Okay, so jawapan dia, okay, the mass of one atom of oxygen, the mass of one atom of oxygen is 16 times heavier, berat, than 1/12 of the mass of carbon 12. Okay, saya tulis lah. The mass of one atom of oxygen is 16 times heavier than. Mungkin mereka pergi beraya lah kot malam tadi. Korang yang Indian ni boleh pergi ziarah menziarahi ke apa? Oh, boleh. So okey lah. Tapi kena limit lah kot dalam satu rumah. Dulu masa saya hari raya, kami hari raya dulu tu tak boleh. Dia kadang ada satu tu kan, jiran rumah saya ni, polis datang rumah sebab dia tengok ada lebih 3 biji kereta dekat rumah dia. So dia punya owner rumah tu kena bagi warning lah, polis bagi warning.
Memang dah lama dah tak type Wasan. Sorry dah Wasan. So, ataupun kamu akan cakap mengenai formula untuk relative atomic mass, iaitu mass of one atom of oxygen atom per over mass of one atom of carbon 12 times with 1 over 12. Seperti kita tengok relative atomic mass. Relative atomic mass. Saya seronok bila budak-budak nak jawab soalan, tapi bila tak seronok tu bila dapat tak ada respon daripada budak. Lagi-lagi kalau saya ajar kelas 5A3, langsung tak ada respon daripada pelajar. Sedih juga kan, tapi nak buat macam mana? Mereka pun tak nak belajar. Okay, so saya tunjukkan. So, sharing, sorry. Okey. Ataupun kamu boleh bagi formula yang ini. Okey, formula ini average mass of one molecule, okey, relative molecular mass of oxygen. Contohnya tadi dia kena oxygen. So oxygen substance ni tukar kepada oxygen equal average of oxygen atom divide with 1 over 12 mass of 1 carbon 12 atom. Ini sahaja pun dah dapat markah. So berapa dia punya relative atomic mass? Dia adalah 16. Okay, so B. Okay, next question is B. Calculate the mass of oxygen gas in balance A. So calculate the mass of oxygen gas. Oxygen gas. So di situ dia bagi volume. So dia bagi volume. Volume dia adalah 60 cm3. Okay, 60 cm3 kamu tukar kepada meter cube, dm cube. Ya Allah. Okay, tukar kepada dm cube. So time with the dia punya molar mass. So molar mass dia adalah 16 time with the 2. So jawapan kamu akan dapat 0.08 gram. Okay, dapat. Okay, pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata berapa untuk number of molecule. So pertama sekali cari dia punya molar number of mole. So number of mole is a volume divide with the molar volume. So molar volume, okay, 60 cm3 divide with the 24,000. Ataupun kamu nak tukar kepada decimeter cube pun boleh, tak ada masalah. So lepas tu darabkan dengan number of Avogadro. So kamu akan dapat 1.5 times 10 the power of 21. 32 not 16. Yalah, 16 kali 2 32 lah. Sebab apa? Sebab oksigen molekul O2. Oksigen gas O2. Okey. Okay, pergi kepada soalan nombor 3. Okay, faham ke? Ada yang masalah? Iman? Iman ada masalah, Iman? Dave, ada masalah, Dave? Selalunya subjek apa yang kamu tak habis lagi syllabus? Bio dah habis dah syllabus. Habis tu cikgu ajar macam mana online juga. Jawapan untuk Roman 2, 1.5 times 10 the power of 21. 1.5 times 10 the power of 21. Betul. Okey, betul. Molecules. Okay, compare the number. Wasan ni kan, Wasan dia boleh buat sebenarnya. Ini komen saya untuk Wasan ya. Boleh buat masa kelas dia boleh jawab soalan, tapi bila time nak jawab soalan tu, contoh soalan esei, contoh soalan esei, dia punya jawapan tu macam agak merapu jugalah. So teknik untuk menjawab tu kena perkasakan lagi kena baguskan lagi. Answer berapa?
Answer untuk nombor 2 ke? 1.5 10 the power of 21. Untuk yang pertama 0.08 gram. Okey, Dave? Okey. So, kalau contohnya yang nombor B, A tu kamu buat 0.08, kamu tak ada G. Betul ke salah? 0.08 je. Salah, ya betul. Itu yang terjadi apabila pelajar tu pandai sebenarnya, dia boleh buat. Tapi bila time jawab soalan, dia careless. Itu namanya careless. So, jangan jadi careless. Dia terlalu excited nak jawab soalan. Bila excited, the confident level dia tinggi. So, dia akan jawab dengan kelang kabut. Bila kelang kabut, begitulah. So, kamu bila jawab sahaja soalan, pastikan tolong tengok one by one you punya answer. Okay, number 3. Compare the number of gas molecule in balance A and balance B. Explain your answer. Compare the number of gas molecules and balloon A and balloon B. So, compare the number of gas molecule. The number of gas molecules is the same in balloon A and balloon B. Betul kan? Same kan? Okay, kenapa? This is because the same volume of gas. This is because the same volume of gas has the same number of molecule. Has the same number of molecules. This is because same volume of gas has same number of molecules. Okay, done. Banyak juga soalan untuk bab ni. Okay, C. Explain briefly the relationship between the volume, mass and the number of molecule or of gas at standard temperature and pressure. So, jawapan 1 mole of gas occupies occupies 1 molar volume at STP contain the same mass of 1 molar mass and Avogadro constant number of molecule. Saya type dah. 1 mole of gas occupies 1 molar volume at STP contain the mass of 1 molar mass and Avogadro constants number of molecule. Okay, next question, nak cepat ya. Determine the volume of nitrogen gas that contain the same number of molecule as in 3.2 gram. So, untuk carikan volume dekat sini, untuk carikan volume dekat sini, kamu kena carikan dulu number of mole of oxygen gas. So, the given mass is 3.2. Pastikan, di sini saya nak kamu tulis, kena ingat. Kena ingat apa yang kamu kena ingat? Cara penulisan.
Okey, di sini sambil-sambil kita belajar, saya nak ajar juga bagaimana teknik untuk kamu menjawab. Okey, jangan sekarang saya tengok kebanyakan pelajar dia akan terus tulis 3.2 divide with 32. Tak boleh. Kamu kena buat mole of O2 equal 3.2 divide with 32 equal 0.1 mole. Begini. Okay. Mole of O2. Mole of O2. Jangan kamu buat. Kadang-kadang ada setengah students, dia terus buat calculation sini sahaja. Okay. Dia tak tulis dia punya kepala surat tu. Kepala calculation tu apa? Kena buat. Okay. Sebab pemeriksa dia tak tahu apa benda yang kamu cari ni. Padahal dia memang tahulah benda yang kamu cari tu. Tapi kena kamu inform kepada pemeriksa bahawa yang kamu cari adalah mole of oxygen. Okey. Kenapa 32? Sebab oksigen gas mah. Okey. Dan 16 kali 2, 32 kan? Okey. Kemudian pergi kepada ratio. Jawapan ni berapa markah? 2 markah, tak patut. Dia patut bagi 3 markah kat sini. Okey. So, ratio kan. Okay, 0.1 mole nitrogen gas has the same number volume of 0.1 number mole. So, nitrogen, oxygen, 1 mole, 1 mole. 1 mole. 0.1. 0.1. So, jawapan dia mesti kamu buat. So, the volume dia adalah volume siapa? Volume of nitrogen. So, volume of nitrogen 0.1 time with the 24 dm cube. So, kamu akan dapat jawapan 2.4 dm. Okay. Kena buat volume of nitrogen. Okay, volume of nitrogen gas. So, nitrogen gas is 0.1 times 24, 2.4. Okay, betul. 2.4 dm cube. Betul-betul. Okay, pergi kepada soalan yang seterusnya. Determine the number of atoms in 3.2 gram. So, 3.2 gram. So, pertama, tadi dah dapat number of mole. So, 0.1 number of mole. So, 0.1 time with the Avogadro constant. Dia nak atoms. Hati-hati. Dia nak atoms. So, atom dia ada berapa? Ada 2 atom of oxygen. So, that means time with the 2. Good. Time with the 2. So, 0.1 times 6 times 10 the power of 23 times with 2. The answer is 1.2 times 10 the power of 23 atoms. 1.2 times 10 the power of 23 atoms. Mana dulu? Okey. So, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, number 2. Okay, ini soalan yang pertama ni, eksperimen pertama tu kamu pernah buat. Tapi eksperimen kedua tu dulu punya eksperimen kamu buat macam mana rupanya ya. Dulu punya kamu buat bagaimana. Okay, dulu punya nama kau. Mak. Ish. Okay, tengok buku teks. Okay, buku teks kamu punya, kita tarik bagaimana nak cari relative atomic mass. Empirical formula. So, empirical formula. Yang pertama, untuk empirical formula, ingat tak apakah metal yang kamu guna untuk empirical formula untuk eksperimen yang pertama? Dulu hari tu kamu pakai apa? Kamu akan pakai magnesium, betul? Kamu akan pakai magnesium. So, nak pakai magnesium to determine the magnesium oxide. So, saya tunjukkan dia punya buku teks. So, present now. Window.
Okay, tengok buku teks. Okay, nampak kan buku teks saya sekarang? Okay, so buku teks ini kamu tengok, determine the empirical formula of magnesium oxide. Hari tu kita buat eksperimen ini. So use a magnesium oxide. Okay, magnesium oxide is a high reactivity actually magnesium. So satu lagi eksperimen, kamu cari empirical formula of copper to oxide. Kamu gunakan cara ini. Okay, cara ini. Okay, sebelum ini untuk copper oxide yang ini kita gunakan cara nak supplykan hydrogen gas begini. Dia ada begini yang macam kamu punya buku page 22. Okay, kamu tengok buku modul kamu tu, eksperimen tu dia akan supply gas hidrogen. Dulu punya eksperimen macam ni Okay, lepas tu dia akan keluarkan gas hidrogen tu dekat luar. Dia akan panaskan metal oxide. Okay, sekarang ni kamu punya cara adalah begini. Okay, begini yang saya tunjukkan dalam buku teks yang ini. Okay, sama saja, dia tak ada masalah. So yang ini, macam mana kamu nak supplykan gas hidrogen? Di sini kamu tidak baraskan zinc dengan hydrochloric acid. Okay, Zn plus HCl, you will got the hydrogen gas. So hydrogen gas dia akan produce here. It will produce here. So dia akan bertindak balas dengan copper oxide dekat sini. Okay, kemudian kita pergi soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama dia tanya, okay, MgO, betul Dave, MgO. So page 63. Okay, pergi kepada soalan yang pertama, empirical formula. Soalan ini, jawapan ini mesti saya kata kena hafal, dah selalu sangat keluar. So empirical formula shows the simplest ratio of atoms. Simplest ratio of atoms of each element in a compound. Of each element in a compound. Shows the simplest, tak ada perkataan simplest, salah. Okay, simplest ratio of atoms of each element in a compound. Okay, name a suitable metal in which the empirical formula of its oxide can be determined in experiment 1. Okay, experiment 1 kita guna magnesium boleh, aluminium boleh, kalsium pun boleh. Tapi kalau ikut kepada kita buat eksperimen hari tu, magnesium lah. Okay, number dia kata give reason kenapa. Sebab it is reactive. Okay, it is reactive. It is reactive towards oxygen gas. It is reactive towards oxygen gas. Itu sahaja. Okay, number B dah. C. Explain how you can confirm the metal is completely oxidized to the metal oxide in experiment 1. So, kamu okay, dengar baik-baik Repeat the heating, cooling and weighing. Pemanasan, penyejukan dan penimbangan. Repeat the heating, cooling and weighing process. Weighing process of the mass of metal oxide and crucible until a constant mass is obtained. Until a constant mass is obtained. Until the constant mass is obtained. Okay, settle. Ada yang tertinggal ke? Okay, semua sama dapat Kalau saya cepat sangat, sila bagi tahu saya Okay, soalan nombor D. State 2 precaution that should be taken during experiment 2. Okay, apakah precaution yang kamu kena dapat buat? Okay, yang pertama, ada ke dalam buku teks ini precaution dia tulis? Safety precaution. If necessary, hold the spirit lamp by moving it under the glass tube to heat the remaining powder that is still black so that all black powder turn brown. Ini precaution untuk yang ni lah. So, ataupun dalam buku, tengok buku, okay, dari buku, saya punya skema lah. Pass hydrogen gas through the combustion,
pass the hydrogen gas through the combustion tube for a few minutes before heating. Okey, sekali lagi saya ulang. Pass hydrogen gas through the combustion tube for a few minutes before heating. Yang kedua, the flow of hydrogen gas must be continuous throughout heating, sepanjang pemanasan. Through heating. Okay, got it? Dapat tak? Yang pertama, pass hydrogen gas through the combustion tube for a few minutes before heating. Yang kedua, the flow of hydrogen gas must be continuous through heating, sepanjang pemanasan. Okey, dah siap. Kita pergi kepada soalan E. Calculate the number of mole of M in the sample. Calculate the number of mole of M. So, sekarang ni nak dapatkan number of mole, kamu kirakan dia punya mass dulu. So, 39.45. Okay, minus with 34.05. Divide with 27, you will got 0.2. Okay, number 1, 0.2. Yang kedua, dia suruh kira mole of oxygen. So, mole of oxygen, 44.25 minus 39.45. Okay, 39.45 divide with the 16. So, you will got 0.3. Okay, number 3, determine the empirical formula. So, 0.2 disebahkan dengan 0.3, you will got 2 titik bertindih 3. 2 titik bertindih 3. So, the empirical formula is M besar 2O3. So, kamu punya formula adalah M2O3. Okay, M2O3. So, next question. Senang saja soalan ni kalau kamu pandai buat. Okay, yang kedua dia suruh buatkan dia punya equation. Okay, equation apa dia minta ni? Dia minta untuk PB lah. So, if the empirical formula of metal oxide in experiment 2 is PbO, write the balance equation. So, pertama kamu kena tulis, kamu tahu adalah PbO. So, saya tuliskan dulu ya. PbO, dia akan bertindak balas dengan hydrogen gas. So, dia akan bertindak balas dengan hydrogen gas. H2, dia akan dapat apa? So, dia akan dapat, PB akan keluar, tambahkan dengan H2O. Okey, begini. PbO tambah H2, anak panah, PB tambah H2O. Okey, nampak? So, boleh? So, kita boleh continue kepada soalan nombor 3. Ada berapa soalan? 3. Panjang-panjang juga soalan dia. Okay, ini last question. Okay, last question number 3. Diagram 3 show the apparatus setup to determine the empirical formula of oxide M. Oxide M of metal M. So, oxide M. Kemudian, excess hydrogen gas is burned at X. Write an equation for the combustion of hydrogen gas. So, dekat sini, hydrogen gas tindak balaskan oxygen gas. So, kamu buat tindak balas.
hydrogen gas H2 timbal balas dengan O2, kamu akan dapat H2O. So, saya nak tanya Dave. Dave, macam mana kita nak balancekan, Dave? So, H2 tambah O2, H2O. So, bagaimana kamu nak balancekan? So, dekat sini ada 2, O dekat sini ada 1. So, nak macam mana nak balancekan 2? So, kamu letakkan 2 dekat depan. So, 2 kat depan, O dah jadi 2, dah tak ada masalah. H jadi 2 kali 2, 4. Sini ada 2. Nak jadikan dia 4, letakkan 2. Okey, boleh ya? So, letakkan 2. 2 hidrogen tambah O2 akan dapat 2 H2O. Okey, boleh ya? Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya dia tanya, name a metal that is suitable to be used in this experiment. Okay, suitable use. So, dia mesti less reactivity. So, less reactivity seperti contohnya copper, lead and silver. Copper, lead and silver. Okay, pergi kepada soalan. Kenapa dia tanya? Because it less reactive than hydrogen. It is less reactive than hydrogen. Dave, yang essay question chapter 6 and 7 you tak hantar lagi ya, Dave ya. Nanti hantar sekali dengan semua essay question ya. Sebab hari tu Dave tak datang, hari apa entah. Okey. Kemudian pergi kepada soalan C. Explain how you confirm metal oxide is completely reduced by hydrogen gas. So, bagaimana kamu nak buat? So, kamu sama juga macam tadi. Repeat the heating, cooling and weighing. Repeat the heating, cooling and weighing process of the mass of metal and combustion tube. Tadi pakai crucible, so sekarang yang perkataan crucible tu kita tukar kepada combustion tube. Until a constant mass is obtained. Until a constant mass is obtained. Until constant mass is obtained. Okay, D. Soalan D dia tanya, okay, pergi kepada page 24. After the metal oxide M is reduced by hydrogen gas. Oh, ada soalan nombor 4 lah. Tak apa. Okay, metal M is reduced by hydrogen gas. Metal M is allowed to be cooled in a stream of hydrogen gas. Explain why this need to be done. Okay, kenapa kena coolkan dia? Okay, kenapa kena coolkan? To prevent the hot metal M from being oxidized by the oxygen in the air to form metal M oxide again. Metal M oxide again. So, kemudian E, dia minta untuk empirical formula, tapi dia bagi ruang kosong tu kecil sangat, kedekut betul. Okey. Repeat yang mana, Linsha? Yang nombor D Okay, D, good. To prevent the hot metal M from being oxidized by the oxygen in the air to form metal M oxide again. Okay, dapat? Boleh ya? So, kemudian soalan nombor E tu
Dia bagi space pun kecil, kedekut betul. Okey, dia kena bagi space yang besar lah. Okey. So, tak apa, tak ada masalah. Kamu nak buat kertas lain pun tak apa. Lepas tu nanti kamu gam je kat situ. Okey, so pastikan, pertama lukiskan dulu dia punya table. Okey, lukiskan table. Okey, table pastikan saya dah ajar dah table hari tu. Bahagikan table kepada 3 sebab dia nak minta MG dengan O. Okey, kemudian pastikan ada mass. Okey, cikgu kalau tak nak taruh table boleh tak cikgu? Boleh, tapi kena susun kena betul lah. Sebab kenapa saya suruh dalam table? Sebab dalam table dia tersusun. Okey, lagi-lagi tulisan Malaysia. Tulisan Malaysia mana orang faham? Saya nak baca pun susah nak faham. Okey, so mole ratio begini. Mesti buat begini. Okey. Pastikan kamu buatkan dia punya mass dalam gram, number of mole. Ni apa ni ya? Ratio. Mole ratio. Ataupun cikgu tak nak tulis mole ratio, boleh ratio je, boleh? Ratio saja. Okey, kemudian dekat sini kamu akan dapat, kamu tulis lah. Okey, macam mana kamu buat? So, dekat sini kamu dapat 43.75 minus with 38.25, you will got 5.5. Okey, kemudian yang seterusnya adalah 46.95 minus 43.75 mg. So, akan dapat 3.2. Soalan dia apa? M oxide. mg pula. Sorry, bukan mg, M. Sorry ya, M. Okey. Kemudian pergi number of mole. So, number of mole 5. Ya, betul-betul. M bukan mg. Sorry. 5.5 divide with the 55. You will get 0.1. So, next 3.2 divide 16. Kamu akan dapat 0.2. Kemudian ratiokan dia. So, simplest ratio maksudnya 0.1 bahagikan yang mana yang paling kecil. So, 0.1 sama dengan 1. 0.2 bahagi 0.1 sama dengan 2. So, jawapan kamu dapat adalah MO2. Okay, MO2. Okay. MO2. Okay. Kemudian pergi kepada next question. Dia tanya apa? Can the empirical formula of magnesium oxide be determined the same method? Boleh ke tak? No. Okay, because magnesium is more reactive. Magnesium is more reactive than hydrogen and cannot be reduced by hydrogen. Saya ulang balik. No, because magnesium is more reactive than hydrogen and cannot be reduced by hydrogen. Okay, number 4A. 4A, what is a molecular formula and empirical formula of ethanoic acid? So, molecular formula dekat situ bagaimana kamu nak cari? So, molecular formula dia adalah CH3COOH. CH3COOH. So, dia punya empirical formula. Macam mana nak cari empirical formula? So, empirical formula is a simplest ratio kan? So, soalan sekarang ni, kamu kena kumpulkan dulu bilangan C kamu ada berapa? Ada 2. H kamu ada berapa? Ada 4. O kamu ada berapa? Ada 2. So, C2H4O, kamu boleh simpulkan CH
CH2O. Okay, simple kan? CH2O. Okay, good. Okay, next question is a B1. Okay, last question ya. Okay, B1. So, what is mean by molar mass? Molar mass pun tak pernah juga soalan keluar dalam SPM. Tak pernah lagi jumpa lah. Mass in 1 mole of substance. Itu saja. Mass in 1 mole of substance. So, determine the molar mass of ethanoic acid. So, ethanoic acid, okay, 12 plus 3 plus 12 plus 16 times 2 plus 1. So, the answer is 60 gram. C1. A bottle of vinegar contains 0.002 mole of ethanoic acid. Calculate the mass of ethanoic acid present in vinegar. So, dia bagi dah number of mole. So, calculatekan dia punya mass. So, 0.02 time with the number of molar mass. So, 16. So, 0.002 times 16. So, you got 0.12 gram. Okay, number 2. Okay, number 2, ethanoic acid. Okay, ethanoic acid is acidic in nature. Okay, 2 mole of ethanoic acid will react with 1 mole of calcium carbonate to produce 1 mole of carbon dioxide. Calculate the volume carbon dioxide of carbon dioxide gas that will be produced at room temperature when excess sodium carbonate solution is put in a bottle of vinegar. So, soalan dekat sini, okay, dekat sini kamu kena cari dulu dia punya ratio. So, ratio dekat sini ethanoic acid dengan carbon dioxide. So, ethanoic acid yang kamu kira tadi adalah dia punya number of mole dia 0.002, betul? So, 0.02 mole of ethanoic acid, 0.002 mole of ethanoic acid will produce 0.001 of carbon dioxide. Kenapa begitu? Sebab ikut kepada dia punya statement yang dekat atas, dia kata ethanoic acid adalah 2 nisbahkan dengan 1. So, ethanoic acid CH3COOH nisbahkan dengan dia nak apa tadi? Carbon dioxide. So, carbon dioxide 1 mol. So, dekat sini, kalau sini 0.002 mol, sini adalah 0.001 mol. Okey, begini. So, ini adalah nisbah antara ethanoic acid dengan carbon dioxide. So, ethanoic acid dekat sini dia pakai 0.002 mol. So, dekat sini adalah 0.001 mol. So, nisbah dia adalah 2 nisbah 1. Okey. Kemudian dah dapat ratio, kirakan volume of gas. So, 0.01 mol. So, here you got 0.1. So, tulis kat sini macam elok. Volume carbon dioxide. Jangan tak tulis. Kamu kena tulis apa tajuk yang kamu nak buat. Setiap kali buat, mesti tulis tajuk. So, 0.001 time with the molar volume. So, 24 dm cube. So, the answer you can get 0.024 dm cube. 0.024 dm cube. Okay. Kemudian pergi kepada soalan nombor 3. Name a reactant for the reaction in C2. So, reactant dia adalah ethanoic